Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih yang terus menonton bersama dengan saya. Terima kasih yang ada di TikTok sekarang ni. Tadi ada masalah sikit dekat TikTok saya kena restart balik. Dan insyaAllah terima kasih juga yang terus share, like dan juga subscribe video kita pada malam ini. Terima kasih bersama dengan saya all the time, regardless. Terima kasih juga kepada para penderma. Okay. Sebelum tu, siapa yang tak tahu apa yang saya cakap ni, kita ada buat launching satu tabung. Tabung saman fitnah hina ciptaan Allah. Pertubuhan Pemegasan Wanita Keluarga Putrajaya. Jadi siapa yang berminat membantu saya untuk saman Mota Senik, insyaAllah ini cabutan. Terima kasih yang dah menderma tuan-tuan. Kalau katalah adalah barang-barang baki RM5, RM10 tu, kan, apa kata, kan, kali ni kita ni macam ni tuan-tuan. Kita duk katalah macam-macam. Kita kata ni fitnah kita, kata macam-macam, hina kita sebagainya, kerajaan kita suruh ambil tindakan. Tapi ada yang ambil tindakan, tapi macam dia orang tak apa orang kata, tak serik, kita kata. Jadi kali ni saya ambil tindakan. Kan, kita ambil tindakan. Kita lihat sejauh mana dia boleh pergi setakat ni, sekarang ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan bantu saya insya-Allah. Macam saya kata, 100% setelah tolak semua kos daripada saman tersebut, saya akan sedekahkan kepada pusat tahfiz saya insya-Allah. Tuan-tuan, kita ni berbeza politik, macam saya kata, bezalah politik. Tetapi bila berbeza politik sampai macam ni, ini jadi satu masalah. Kita jumpa di mahkamah. Terima kasih hadir support Kobro Is, Mudza CS channel. Terima kasih. Salam dari Langkawi. Terima kasih. LTL Muhammad Khairul. Terima kasih Batang Pauh. Line clear. LTL Gambir line clear Sifu. Alright. Terima kasih. Calon ada ISO. Isu bahaya ni. Salam ISO. Muarafi Salam ISO. Ini bukan recorded kan Is? Mengikut itu selalu dapat recorded je. Salam LTL. Tak. Bukan. Kadang-kadang Zulfakri, kalau saya tak sempat nak live, saya terpaksa record. Kalau tak, nanti saya tak boleh nak live. Jadi daripada saya tak live, saya record. Muhammad Ratu. Terima kasih LTL Tuba. Terima kasih. Okay, thank you. Yang share, thank you. Yang share, thank you. Harap dapat tap-tap love lah. Saya tak tahu dapat tap-tap love ke tidak TikTok ni. Kan, TikTok amat mencemburui saya. Mencemburui saya. Suhim United Kingdom comes until kingdom comes. Suhim until kingdom comes. InsyaAllah. Tiada maaf bagimu kali ni. Baik, kita akan melihat beberapa perkara pada hari ini. Antaranya adalah berkenaan dengan BRICS. Ada yang tanya saya, BRICS tu apa Is, dia kata kan. Kemudian kita akan tengok isu calon PAS ada SO. Kalau dia belajar rajin sikit mungkin, kita akan tengok. Malaysia akan sertai BRICS. Apa itu BRICS? Hanya PAS dan UMNO perpaduan sebenar. Muhyiddin Perli PMX telur turun 3 sen. Halim Saad rayu keputusan Mahkamah Batal Saman Mahathir. Apa implikasi SPRM bawah Parlimen? RCI Batu Putih diserahkan kepada Agong. So kita akan tengok beberapa perkara hari ini tuan-tuan. Is kalau dia minta maaf macam mana? Dia minta maaf macam mana? Okay, ni saya nak terangkan dulu. Saman saya ni dia unik sikit. Saya kata dia kena turunkan posting dan minta maaf, dan dia kena bayar saya ganti rugi 2 juta. Boleh dia nak minta maaf tu, tapi dia kena bayar saya. Kan? Satu jumlah. Dia bukannya 2 juta lah tuan-tuan, tapi ada satu jumlah lah. Saya kata sebut je 2 juta, tapi dia ada satu jumlah. Kan? Tak semestinya 2 juta, tapi ada satu jumlah tu. Kan? Boleh dia nak minta maaf, dia nak turunkan posting, boleh, tapi dia kena bayar saya. Is tolong bagi tahu Fahmi, Netflix banyak uncensored movie drama adoi. Okay, Faizal Ishak, Netflix ni sebab dia bukan bawah Malaysia tau. Netflix ni Singapore. Setahu saya lah, I could be wrong. Sebab itu Netflix ni dia ada untuk dewasa, untuk kanak-kanak. Pasal tak ada account. Dan untuk dewasa ni kita kena lock. Itu nasihat saya lah. Dan tuan-tuan kena tengok dulu dekat Netflix tu dia ada bagi tahu atas tu SEX ke violent ke apa ke, sebelum nak tengok dengan budak-budak. Saya faham. Faizal, kalau sekiranya tak pasti, tuan-tuan boleh pergi ke
satu website nama dia Child in Mind, Child in Mind, CHILDINMIND. Dalam Child in Mind ni dia akan bagi tahu kita satu persatu setiap scene dia sebagainya. Kalau SCX tu apa dia punya scene dia sebagainya, berapa peratus, apa dia punya level sebagainya. Saya tahu, saya tengok budak-budak, saya akan check tu dulu, website tu dulu. Saya tengok boleh ni budak-budak tengok, baru saya bagi tengok. Alright, salam Sungai Bakap. Zulkifli Osman di Sungai Bakap dah. Okay, terima kasih. ISO 14,000 TTHM tu faham ke tak? And account adult boleh lock, Sean. Betul, account adult boleh lock kan. Siapa yang ada account adult boleh lock. BRICS ni untuk kita buat pelawaran atau berdagang tanpa perlu perantaraan mata wang USD. Betul Nizam, but that is not the only one. TikTok problem ke saya tak boleh pergi live TikTok pertama sehingga sehingga 22 Jun. TikTok kedua ni saya tak pasti. Saya nampak macam ada problemnya TikTok kedua ni. Ya. Kan? TikTok kedua ni okey ke? Ke tak boleh tap-tap juga tuan-tuan? Boleh je tap-tap. Tapi tak tahulah. Sekarang ni macam mana? Tuan-tuan tengoklah. Boleh ke tak boleh? Tak apalah tuan-tuan. Saya on je lah. BRICS ni bukan kita nak join perang ke apa? Bukan. Apa nak join perang? Perang apa kita nak join? Kat TikTok tak ada ke Is? TikTok saya macam mana nak kata saya tak, TikTok pertama saya kena ban sampai 22 hari bulan Jun. TikTok kedua je saya ada. Saya ada dalam TikTok kedua Iswardi Murni version 2 V2. Itu saya ada. TikTok pertama saya tak ada. Baik. So kita terus InsyaAllah. SLS dapat kebenaran cabar hak 40% Sabah. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan Persatuan Undang-Undang Sabah untuk meneruskan semakan kehakiman melibatkan isu hak 40% hasil negeri itu. Panel 3 hakim dipengerusikan. Kejap tuan-tuan, saya kena restart balik lab ni TikTok saya ni. Panel 3 hakim dipengerusikan oleh P. Ravinathan bersama Hakim Muhammad Azlan dan juga Chu Kasing hari ini sebulat suara menolak rayuan Kerajaan Persekutuan untuk membatalkan kebenaran semakan kehakiman yang diberikan sebelum ini. Pada 11 November, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memberikan kebenaran kepada SLS untuk memulakan semakan kehakiman berhubung dakwaan kegagalan Kerajaan Persekutuan memulangkan 40% hasil tahunan yang diperolehi daripada Sabah kepada kerajaan negeri. Pada 11 November, Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan SLS bagi mendapatkan kebenaran bagi meneruskan semakan kehakiman bahawa ia mempunyai locus standi untuk berbuat demikian kerana ia adalah litigasi berkepentingan awam. Jabatan Peguam Negara telah memperoleh perintah penangguhan bagi menghalang Mahkamah Tinggi mendengar merit kes itu sementara menunggu rayuan. SLS memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 2022 bagi membatalkan warta kerajaan mengenai geran tahunan sebanyak 125.6 juta untuk Sabah dengan mendakwa dia melanggar hak hasil negeri di bawah perjanjian MA 63. Sementara itu, bernama melaporkan Mahkamah Rayuan menolak rayuan Kerajaan Persekutuan dan meneruskan semakan kehakiman isu hak 40% hasil kerajaan negeri itu. Baik. Alright, ni macam ni cerita dia. Selama ini, bagus juga sebenarnya kes ini kan. Selama ini, Sabah mempertikaikan persoalan ni. Sabah Sarawak dia ada special sikit berkenaan dengan penubuhan Malaysia kerana kita menandatangani perjanjian Malaysian Agreement 1963. Okey, Singapura salah seorang tapi Singapura keluar pada tahun 1965, maka tinggal Sabah dan Sarawak. Now, contention dia adalah menurut Sabah, ini Sabah dulu, saya tak cerita Sarawak, Sabah. Sabah mengatakan sebenarnya ada hak 40% hak sepatutnya hasil negeri itu diberikan kepada Sabah dan bukan sebagaimana yang ada sekarang sebagaimana termaktub di dalam perlembagaan. Baik, dan satu pertubuhan dinamakan Persatuan Undang-Undang Sabah, I think Sabah Legal Society SLS, telah pun mengemukakan satu petition di Mahkamah Tinggi untuk perkara itu dibicarakan. Persoalan mengenai 40% ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Kemudian Kerajaan Persekutuan merayu membenarkan Mahkamah Tinggi untuk mendengar kes tersebut kerana menurut Kerajaan Persekutuan bahawa pada tahun 2022
bahawa SLS tidak mempunyai locus standi. Okey, apa itu locus standi? Locus standi ni dia ada base, ada locus standi ni ada stand lah, ada merit. Bukan ada merit. Dia adalah parti kepada perkara kepada perkara tersebut. Senang ceritalah. Jadi baru-baru ini Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Mahkamah Kerajaan Persekutuan. Kemudian Mahkamah Rayuan pun sekarang ini menolak permohonan Kerajaan Persekutuan tersebut. So Kerajaan Persekutuan ada satu lagi proses rayuan, iaitu Mahkamah Persekutuan, dan sekiranya Mahkamah Persekutuan membenarkan, maksudnya menolak juga permohonan Kerajaan Persekutuan, maka Mahkamah Tinggi kenalah mendengar rayuan ataupun merit berkenaan dengan 40% tersebut. Okey, jawapan saya lag juga. Tak apalah. Kan, jawapan saya mudah saja. Jawapan saya adalah wajar ke tidak Kerajaan Persekutuan membenarkan perkara ini. Maksudnya perkara ini dibicarakan. Itu persoalan dia. Wajar atau tidak perkara ini dibicarakan. Ya, tuan. Kan, wajar ke tidak perkara ini dibicarakan? Bagi saya wajar perkara ini dibincang dan dibicarakan. Biar kita settle it once and for all lah, kita kata. Kita settle it once and for all. Sebab persoalan mengenai MA63 dan sebagainya ni macam-macam, tuan. Semua orang cakap macam-macam. Everyone talks about everything. Semua orang nak bercerita macam-macam. Jadi, terbaik sebenarnya adalah mahkamah putuskan. Okay? Mahkamah putuskan. Dia macam ni, tuan-tuan. Kerajaan Negeri Kelantan pernah membawa isu Petronas berkenaan dengan minyak Petronas itu di mahkamah. So, adakah persoalannya dia nak bawa ke mahkamah? Adakah Kerajaan Negeri Kelantan mempunyai hak royalty terhadap minyak di Negeri Kelantan? Okay. Perkara ini pernah dibawa ke mahkamah. Tetapi belum habis kes tersebut, Kerajaan Negeri tarik balik Kerajaan Negeri Kelantan. Kenapa dia tarik balik? Sebab dia tahu kalau sekiranya mahkamah memutuskan Kerajaan Negeri Kelantan tidak ada hak terhadap minyak tersebut dan diputuskan oleh mahkamah, Kerajaan Negeri Kelantan tak layak dapat apa-apa wang ihsan pun tahu. Sekarang ini Kerajaan Negeri Kelantan dapat wang ihsan. Kerajaan Negeri Kelantan dapat wang ihsan. Surprisingly, walaupun sebenarnya kalau ikut undang-undang, ikut peraturan yang ditetapkan dan undang-undang yang ditetapkan yang dipersetujui sendiri pada zaman kerajaan PAS memerintah, bahawa Kelantan dan Terengganu tidak ada hak terhadap royalti minyak. Nah, kenapa saya bawa Kelantan Terengganu punya contoh? Sebab Sabah ini pula akan menentukan perkara yang sama. Dia menuntut hak 40%. So, soalan dia, adakah terdapat klausa di dalam MA63 berkenaan dengan 40% tersebut? Itu satu persoalan yang perlu kita bincang dan kita timbulkan. Kenapa? Kalau tidak ada, maka habis cerita. Berkenaan dengan 40% sepatutnya dah habis cerita. Kita tak perlu bincangkan lagi lah selepas ini. Lainlah kalau tiba-tiba ada kerajaan, ada orang negeri Sabah tak puas hati dan sebagainya, biar mahkamah tentukan. Bagi saya setuju je. Bagi saya tidak perlu kerajaan persekutuan nak batalkan benda ini, bawa saja ke mahkamah. Kalau ada, bayar. Kalau tak ada, dan tak ada isu lagi lepas ni lah. Tidak ada isu lagi selepas ini sepatutnya berkenaan dengan perkara ini. So, for me, go for it. Laksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan, dan kita sebagai rakyat, kita ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan kalau sekiranya Sabah mempunyai hak 40%, maka dia berhaklah 40% tersebut. So, kalau dia tidak berhak, Sabah tidak boleh ada pertikaian lagi selepas ini. Sabah will not have any contention lagi lah selepas ini. So, for me, go for it. This will be insyaAllah the landmark case lah. The landmark case. Satu case landmark yang sangat menarik sebenarnya untuk kita saksikan. InsyaAllah. So, harap kita puas hatilah dengan keputusan ini nanti. Dan harap kerajaan Sabah dan juga rakyat Sabah sendirilah puas hatilah dengan 40% tak ada 40%. Selama ni kita duk berdebat. Ada tak ada hak MA63, semua MA63, semua MA63. Sekarang kita bawa ke mahkamah, kita tengoklah ada ke tidak. Senang. Kan? Tak payah banyak cerita, tak payah banyak sembang. Kita terus settlekan dekat mahkamah. Baik, habis. Okay, saya bawa cerita lain pula. Right. Okay. Okay.
Ni kisah lain ni lah. Saya nak bawa kisah. Wanita mohon diisytihar sebagai bukan Islam. Seorang ahli perniagaan yang dilahir dan dibesarkan dalam kepercayaan Hindu membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan untuk mendapat perintah diisytihar sebagai bukan Islam. Wanita berusia 45 tahun itu memohon agar Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Seremban pada 18 Mac yang membenarkan pemohon Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk membatalkan tuntutannya. Ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini, Peguam Perayu S. Kartigesan mengesahkan rayuan itu difailkan setelah Mahkamah Tinggi menyampaikan keputusannya. Peguam itu menambah bahawa mereka akan mengkaji alasan penuh penghakiman Mahkamah Tinggi yang baru dikeluarkan 13 Jun yang lalu. Bagi rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya, wanita itu bukan saja dikehendaki memfailkan notis rayuan tetapi juga memfailkan petisyen rayuan yang menakumi alasan penghakiman bertulis penuh yang tidak dipersetujuinya. Pada 18 Mac lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Halba Abdul Aziz membenarkan permohonan Mains untuk membatalkan saman pemula wanita itu sebelum perbicaraan penuh mengenai meritnya dapat diteruskan. Selain Mains, dua lagi defendant yang menjadi sasaran tuntutan mahkamah ialah Kerajaan Persekutuan dan Jabatan Pendaftaran. Baik, saya tak ada detail tentang kes ini. Secara detail saya tak tahu wanita ini apa detail kes dia. Tapi kenapa saya berminat nak sebut tentang ni, tuan-tuan? Dia begini, sebab saya dah baca dua kes yang mana minta tukar agama. Dia, kalau sekiranya, ni undang-undang yang dah saya pernah bacakan sebelum ini. Pertama, kita kena jelas, ini bukan berkaitan dengan agama. Ini undang-undang. Dia dua benda berbeza. Ini bukan hukum agama Islam. Ini adalah undang-undang Malaysia. So, undang-undang Malaysia ni kita kena faham, dia adalah dua benda berbeza. Okey. Ada tak undang-undang yang mungkin selari dengan Islam? Ada. Ada tak undang-undang yang mungkin tak selari tapi bukan mencanggah? Maksudnya dia dalam Islam tak ada pun undang-undang tu tapi kita wujudkan dalam negara banyak. Terlalu banyak. Okey. Nah, dalam kes ini kalau sekiranya perayu tadi tu dia saya assume dia ni orang yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Saya assume dia itu dulu. Kalau dia sekiranya seorang yang dimasukkan ke dalam agama Islam sewaktu dia kanak-kanak dan kemasukan dia ke dalam agama Islam tu dipersetujui oleh kedua-dua ibu bapanya pada waktu itu, maka dia dikira sah sebagai seorang Islam. Okay, itu yang pertama, kita kena ingat tu dulu. Now, kalau sekiranya dia masuk Islam setelah usianya 18 tahun, kemudian dia nak keluar Islam, maka tak boleh. Dia kena kekal sebagai seorang Islam. Kerana apa? Usia 18 tahun, dia dikira sebagai telah pun mengetahui hukum hakam dan dia sendiri yang nak masuk Islam. Baik, bagaimana kalau dia berusia bawah 18 tahun tetapi dia dimasukkan oleh sama ada mak atau bapa dia tanpa kebenaran dia ada parti? Macam ada satu kes yang kita pernah baca dahulu. Dia dimasukkan ke dalam Islam pada usia dia belasan tahun lah, dia belum lagi 18, tetapi hanya satu pihak saja memasukkan ke dalam agama itu, maka dia menuntut untuk tak nak berada dalam agama itu. Keputusannya adalah, kalau tak silap saya, dia masuk Islam itu tidak sah. Kemasukan dia ke dalam agama Islam itu tidak sah. Ada satu lagi kes, dia masuk Islam pada usia dia 17 tahun. Sebab ada lelaki ni janji nak kahwin dengan dia, lelaki tu Melayu lah, janji tu nak kahwin dengan dia, so dia masuk Islam. Masa tu dia tengah kerja, dia tak sekolah habis lah kot. Saya assume dia sekolah tak habis ke, ataupun dia tak cukup umur lagi ke, whatever lah. So dia masuk Islam. Masa umur dia 20 tahun, 21 tahun, lelaki tu tinggalkan dia. Kemudian dia kata dia tak nak masuk Islam dah, dia nak keluar dari Islam. So pada waktu itu mahkamah menetapkan, memandangkan pada waktu dia masuk Islam tu dia adalah minor. Minor maksudnya tak cukup umur, 17 tahun. Maksudnya dia pada masa itu umur dia, tak cukup 18 tahun. Maka mahkamah telah memutuskan kemasukan dia ke dalam Islam itu tidak sah sebab mak bapak dia tak tahu. Tak dapat kebenaran mak bapak dia. Now, jangan salahkan apa-apa. Ini adalah undang-undang negara kita. This is the law of the land. Kan? Itu undang-undang negara kita, bukan zaman Madani ni buat. Ni dah ada sejak zaman dahulu lagi. So, saya nak beritahu tuan-tuan, ni saya dah kata, kalau anda berusia 18 tahun ke atas, fikir masak-masak sebelum anda memeluk agama Islam. Think thoroughly, because there's only one way street. Dah masuk, dia tak boleh keluar lagi. 18 tahun ke atas. Even kalau bawah 18 pun, mak bapak tu kena fikir. Kan? This is a one way street. Dan kena didiklah anak tu betul-betul. Jangan nanti akhirnya masuk agama Islam tetapi tak didik anak tu dengan baik elok. Bila dia dah besar, dia pun tak tahu dia
macam mana amalannya. So, dia dalam dilema. Salah kita sebagai mak bapak. Ini pesanan penaja, tuan-tuan. Ada yang kata, kau nak menggalakkan orang murtad dan kafir. Tuan-tuan, ni undang-undang. Saya bercakap aspek undang-undang. Kita nak masuk agama, mana-mana agama. Kita nak masuk tu biar atas kerelaan dan keikhlasan kita sendiri. Kerelaan dan keikhlasan kita sendiri. Kalau tidak, dia akan jadi fitnah. Dia akan jadi beban kepada kita dan juga kepada agama itu. So, might as well fikirkan elok-elok. Macam saya kata lah, saya bawa orang masuk Islam, saya kata, you dah betul-betul, you reda. Saya cerita the implication. Kalau you sekarang umur 28, 29, you masuk Islam, you tak boleh keluar lagi. Tak ada penyesalan dah lepas ini. You tak boleh U-turn. Betul you reda. You masuk Islam sebab apa? You faham ke? You tahu ke? Atas kerelaan sendiri ke? Kalau dia kata ya, saya bawa dia. Kalau dia kata, oh sebab saya ni nak kahwin dengan orang ni, saya suka sangat kat dia. Baik kau fikir betul-betul. Bukan saya tak suruh, boleh. Tapi kalau ditakdirkan umur ataupun perkahwinan itu tidak panjang, adakah kamu reda dan rela untuk berada terus dalam agama ini? Itu persoalan dia. Okay? Alright? Okay. Habis kat situ. Okay, saja saya nak bawa benda tersebut. Seterusnya. Halim Saad rayu keputusan mahkamah batal saman terhadap Mahathir. Ahli Perniagaan Tan Sri Halim Saad merayu keputusan Mahkamah Tinggi bulan lepas yang membatalkan saman terhadap kerajaan. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dan bekas Menteri Keuangan Tan Sri Muhammad Nur Yaakob. Tuan-tuan, itu berhubung kerugian yang didakwa dialami susulan pengambil alihan saham Renung dan UEM Berhad oleh kerajaan pada tahun 2001. Peguam A. Surendran Anandan mengesahkan pemfailan rayuan itu ketika HUB bernama hari ini. Menurut notis rayuan, Halim memfailkan pada 11 Jun melalui firma guaman Datuk Surendran. Sementara itu, notis oleh Mahkamah Rayuan bertarikh 16 Jun memaklumkan bahawa mahkamah menetapkan 9 September untuk pengurusan kes rayuan menerusi kes e-review. Pada 9 Mei, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Dr. Mahathir, Nur Muhammad dan juga kerajaan untuk membatalkan tuntutan yang difailkan oleh Taikun berusia 71 tahun itu. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Suzana berkata, memutuskan bahawa tuntutan itu wujud had masa dan ia telah diputuskan pada kes sebelum ini. Pada 17 April, Halim memfailkan saman serupa terhadap Hazanah, Muhammad Noor dan kerajaan untuk menuntut ganti rugi bernilai 1.8 bilion kerana menjual sahamnya dalam Renung. Bagaimanapun, pada 31 Oktober, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Hazanah dan kerajaan membatalkan atas asas telah tempoh lepas 6 tahun. Okay? Ahli Perniagaan itu kalah dalam rayuan di Mahkamah Rayuan pada 2014. Halim kemudian gagal mengembalikan saman itu selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan beliau untuk mendapatkan kebenaran memulakan rayuan pada 2015. So, kes ini berlaku pada tahun 2001. Halim mendakwa beliau diarahkan oleh Dr. Mahathir dan Nur Muhammad supaya tidak meneruskan tawaran am itu kerana kerajaan ingin mengambil alih semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan iaitu Hazanah atau pihak dicalonkan oleh Hazanah. Katanya beliau didakwa telah diarahkan untuk melepaskan jawatannya sebagai pemegang saham dan pengarah UEM dan Renung, termasuk anak syarikat dua syarikat berkenaan yang memerlukan beliau menyerahkan kawalan terhadap Renung dan UEM kepada kerajaan dan menjual semua sahamnya dalam Renung dengan kerugian. Halim mendakwa Hazanah telah mengambil alih semua saham UEM menurut anak syarikatnya dan saham justru mendapat tawaran kawalan terhadap UEM yang ketika itu memiliki 32.6%. Oleh itu, Halim menuntut antara lain pampasan bagi pengambilan secara paksa oleh kerajaan antara Julai dan Oktober. Dalam penyataan pembelaan, defendant iaitu tiga pihak terbabit menyangkal telah mengambil alih saham kedua-dua syarikat secara paksa kerana tingkatan itu telah dipersetujui Halim yang menerima 165 juta sebagai pampasan. Baik tuan-tuan Okay. Tahun 2001. Okay, ini cerita ni kita dah tahu tahun 2001 dahulu Saham Renung ini dipaksa. Ini Tan Sri Halim Saad ni adalah pemegang saham Renung pada waktu itu dan juga UEM lah. Saham UEM dan Renung. Pada waktu itu kerajaan telah memerintah Mahathir lah, Tun Mahathir Mohamad, Menteri Keuangan kedua Tan Sri Nur Muhammad Yaakob dan juga Khazanah, tapi melalui Khazanah lah. Mahathir telah mengarahkan Tan Sri Halim Saad ini supaya menjual saham tersebut kepada Khazanah dengan harga rugi. Dengan harga rugi pada waktu itu. So, Halim Saad kata dia telah dipaksa despite of dia menerima sejumlah 165 juta ringgit sebagai pampasan, tetapi harga itu dikatakan rugi. Now, ini 2001. Dia kemudian menuntut perkara ini ataupun kerugian itu pada tahun 2014. Gagal, kalah. Kemudian dia merayu 2015 tak diteruskan
Dia teruskan lagi pada tahun 2018, 2013 kalah, 2014 dia gagal kalah, persekutuan dia tak pergi. Kemudian dia tuntut sekali lagi pada tahun ini. Kan? Alright. So, adakah dia boleh menang? Jawapan dia tak boleh, tuan-tuan. Ada dua sebab kenapa dia tak boleh menang. Dan tak disebutkan oleh kes ini, oleh hakim mahkamah ni tadi. Saya pun tak tahu macam mana lawyer dia bagi nasihat pada dia. Tapi lah, lawyer being a lawyer lah kan. Dia tak tahulah kan. Number one, kenapa dia tak boleh menang? Kerana kes ini telah diputuskan oleh mahkamah pada tahun 2013. Dia di bawah fakta yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada time period. Untuk kontrak, dia ada 6 tahun time period. Betul lah ni. Siapa belajar undang-undang basic, kita tahu kita ada dalam kontrak kita ada basic 6 tahun dipanggil limitation period. Limitation period atau jangka masa limitasi iaitu 6 tahun. So bila peristiwa itu berlaku 2001, sepatutnya dia mengambil tindakan dalam tempoh 6 tahun iaitu paling akhir pun pada tahun 2007. Sebaliknya dia mengambil tindakan pada tahun 2013 dan saya percaya itu sebab kenapa dikalah pada tahun 2013. Kan, kenapa dia kalah pada tahun 2013. Dan bila dia bawa balik pada tahun ini, pada masa ini, lagilah tak boleh. Tetapi sebenarnya dia bukan isu itu yang saya nak bawakan. Bagi saya dia kalah lah. Kes ni dia akan kalah. Tak perlu dia bayar mahal-mahal dekat lawyer dia. Tan Sri Halim Saad, kalau ada kawan-kawan dia yang kenal dia, just forward je video ni pada dia, dia akan kalah. Cuma yang saya interested ialah, kalau bagi budak-budak yang tak tahu tentang Mahathir yang sekarang menjadi penasihat kepada negeri-negeri PAS, Tun Mahathir, dia kata melalui Tan Sri Halim Saad mengatakan dipaksa. Tun Mahathir telah memaksa Tan Sri Halim Saad menjual saham Renung dan UAM dengan harga murah iaitu harga rugi. This is how it works, adik-adik. Bagi yang tak tahu dan tak pernah melalui zaman Tun Mahathir, this is how it works. This is the world zaman Mahathir dahulu. Inilah dia pemerintahan zaman Mahathir, pemerintahan kuku besi. Anda dipaksa, dan Tan Sri Halim Saad ini adalah salah satu kroni Mahathir. Kan? Antaranya adalah RHB, Rashid Hussain Berhad. RHB. RHB tu, orang tak ramai tahu maksud RHB. Dia maksudnya Rashid Hussain Berhad. Tetapi sekarang ditukar kepada RHB lah. Tak tahulah makna lain-lain kan. Dulu awal-awal itu antara kroni Mahathir. Kan? Dan ini adalah kroni-kroni Melayu yang dihidupkan Mahathir. Kan? Ada bagusnya juga lah orang-orang Melayu yang diangkat oleh Mahathir untuk memperkasakan ekonomi Melayu. Antaranya Tan Sri Halim Saad, antaranya adalah Rashid Hussain Berhad, antaranya Tan Sri Said Mohtar. Ini orang-orang bumi putera Melayu yang diangkat oleh zaman Mahathir dahulu dan jadi billionaire. Antaranya Daim, itu adalah idea Daim lah tu. Dia Daim, kita kena wujudkan beberapa masa tu millionaire lah. Jutawan Melayu kita. Dan Tan Sri Halim Saad antara jutawan sekarang ni billionaire yang maju. Dan juga of course anak-anak Tun Mahathir sendirilah kan, Mohzani dan juga Mohzani dan juga adik-beradik dia lah menjadi kaya raya pada waktu itu. Alright, is that bad, is that good? Itu bukan persoalan. Saya bukan mempersoalkan benda itu, tetapi ada implication dia. Antaranya RHB, antara yang dapat implication teruk juga adalah RHB. Satunya ada, salah seorangnya Tan Sri Halim Saad. Tan Sri Halim Saad ni menanggung kerugian. Kalau kita tengok MAS dahulu dalam Renung sebagainya, dia ada banyak skandal tuan-tuan, banyak cerita. Dan buku The Malaysian Maverick tu ada ditulis dan ada diterjemahkan baru-baru ni rupanya. The Malaysian Maverick, tuan-tuan boleh cari sendiri ya. Saya recommendkan buku ini kepada tuan-tuan. Carilah macam mana nak baca Ija Is. Okey, ni saya tunjukkan dalam ni. Banyak macam-macam ni. Tuan-tuan Google lah, carilah ni. So kalau saya tengok ni dia ada terjemahan dia. Saya tak tahu terjemahan dia apa Malaysian Maverick Mahathir Mohamad in Turbulent Times. Saya recommend tuan-tuan beli buku tu. Online ada jual banyak. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Saya hantar buku tu saya beli. Saya ingat saya tahun bila ditulis oleh Barry Wayne. Barry Wayne ni adalah di mendiang Barry Wayne meninggal lah. Dia bekas Asian Wall Street Journal. Asian Wall Street Journal. So dia dah ikut kes Mahathir ni sejak daripada zaman 70-an lagi. Ya, dia sejak daripada 70-an, so dia kumpulkan tulisan-tulisan dia dan diletakkan di dalam buku tersebut. Dan antara cerita Renung ni ada di dalam buku tersebut. Tuan-tuan boleh
tengok dan baca. PKFZ salah satunya, MAS, Bakun, itu anda cerita-cerita yang ada di dalam buku tersebut. Tuan-tuan boleh baca sendiri buku tersebut. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Okay, sebelum kerajaan, saya baca ini dulu dan saya akan cerita. Kerajaan teliti implikasi letak SPRM bawah Parlimen. Kerajaan akan meneliti implikasi berhubung cadangan untuk meletakkan SPRM di bawah kuasa bidang Parlimen, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata syarat ketat mengenai cadangan itu perlu diteliti terlebih dahulu sebelum mengambil sebarang keputusan. Hal itu kerana harus kita bincang, kita kena teliti syarat ketat sebelum melaksanakannya, katanya kepada pemberita. Beliau turut menyifatkan SPRM kini kelihatan lebih garang berbanding dahulu. Anwar berkata walaupun berada di Jabatan Perdana Menteri adalah menjadi tanggungjawab badan itu menjalankan siasatan sekiranya terdapat salah laku tanpa mengira status seseorang. Sekarang ini, yang penting siasat dan ada bukti yang nyata dan dakwa. Itu yang penting. Kemudian gunakan penghujang teknikal. Jangan lari daripada kenyataan. Saya tidak peduli. Jangan reka. Jangan anaya. Ada bukti jawab. Ada fakta jawab. Itu yang penting. Hal lepas, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika menjadi tetamu audio siar bersama sebuah penerbitan tidak bersetuju dengan cadangan untuk meletakkan SPRM di bawah Parlimen. Kerana SPRM satu-satunya agensi dipantau 5 badan bebas berbanding Suruhanjaya Bebas menentang rasuah Hong Kong yang dipantau 4 badan pengawasan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri juga berikrar untuk menjadikan Ceruk Tokun sebagai sebuah kampung. Okey, ini cerita lain. Dia kata dipantau oleh 5 badan bebas berbanding dengan Hong Kong yang hanya dipantau oleh 4 badan bebas. Saya dalam satu berita lain, dia kata, apa alasan Perdana Menteri mengatakan kenapa pertama sekali kenapa cerita letak di bawah Parlimen ni berlaku? Pada tahun 2018, antara manifesto Pakatan Harapan pada waktu itu ialah, saya ingat lagi, meletakkan SPRM di bawah kawalan ataupun satu SPRM di bawah Parlimen, tetapi pelantikan ketua pengarah SPRM itu di bawah Parlimen. Okay. Namun bagi contention dia adalah bagaimana pula kalau diletak di bawah Parlimen tetapi SPRM menyiasat ahli-ahli Parlimen. Jadi adakah ahli-ahli Parlimen itu menjadi satu menjadi satu penentu kepada badan yang bakal menyiasat mereka. Jadi tak telus juga sebenarnya. Betul juga persoalan tu kalau kita letak bawah Parlimen yang menentukan siapa ketua pengarah dia juga ahli Parlimen, boleh tak kalau majoriti ahli Parlimen tu korup, mereka bergabung dan melantik juga ketua SPRM yang korup? Possible. Jadi sekarang ini macam kata Tan Sri Azam Baki, dia diletak di bawah Kementerian Perdana Menteri, KPM, Jabatan Perdana Menteri, dan dipantau oleh 5 badan bebas. Dia tak nyatakanlah badan bebas tersebut. Tetapi okeylah, tak boleh juga Jabatan Perdana Menteri ini, tak adil. Kalau Perdana Menteri kena siasat, macam mana? Baik, saya setuju juga benda tu. Dan berlaku pun pada zaman Najib sewaktu dia siasat. Berkemungkinan nak letak, sebab bajet satu hal lah. Jabatan Perdana Menteri dia ada bajet sendiri. Dia kena ada ketelusan lain yang mungkin difikirkan sesuai. Saya tak ada solusi. Kan? Nak kena letak bawah Suruhanjaya Diraja pun tak boleh juga tuan-tuan. Kerana even raja-raja dan juga agung kita pun adalah subjek tu siasatan SPRM. Kita tak boleh nak macam tu. Tapi dia kena letak di bawah seseorang kerana bajet. Dia mesti ada bajet dia sendiri. Dia tak boleh berdiri atas kaki sendiri juga. Kerana dia mesti dipantau. So, dia chicken and egg. Kalau dia sendiri independent, dia pula paling berkuasa. Jadi, dia ada dia punya pro and cons dia, tuan-tuan. So, buat masa ni, dia kata dia dipantau oleh 5 jawatan kuasa ataupun 5 badan bebas. Tak dinyatakan apa. Saya pun tak tahu. So, kita akan tengok bagaimana nanti. Okay? Dan pergi kepada itu, kita kata tadi, balik kepada cerita RCI, Royal Commission of Inquiry tentang Batu Putih. Baik, habis cerita tu, saya pergi pada RCI Batu Putih ni. Kenapa RCI Batu Putih ni, tuan-tuan? Alright, macam mana saya start cerita ni? Cerita dia macam ni. Pada tahun sebelum 2000, cerita RCI lama, Batu Putih ni cerita lama. Okay, dia ada satu pulau, bukan pulau pun, dia batu sebenarnya, tapi ada satu structure, ada satu tumbuh batu di antara laut, di antara Malaysia dan juga Singapura. So, pertikaian berlaku pada waktu itu, adakah itu milik Singapura atau Malaysia? Kenapa nak pertikaikan, Is? Sebab itu menjadi sempadan. Kalau jadi milik Malaysia, dia akan jadi sempadan baru, dan daripada sempadan itu, kita ada hak berkemungkinan beberapa nautical mile ke atas.
Okay? Jadi meluaskan lagi sempadan kita. Pada tahun 2018, Mahathir telah memutuskan bila Singapura membawa bila International Court of Justice ICJ telah memutuskan bahawa Batu Putih itu milik Singapura. Saya pendekkan ceritalah. Memutuskan bahawa Batu Putih itu milik Singapura. Kemudian Mahathir sebagai Perdana Menteri pada waktu itu tidak merayu tentang keputusan tersebut, maka diterima sebagai Batu Putih sebagai milik Singapura. So, pada tahun ini kita persoalkan kenapa Mahathir tidak ataupun tidak merayu tentang keputusan Batu Putih. Jadi kita pun back forth, kita pun bincang. Kita kata kena wujudkan Royal Commission of Inquiry atau Suruhanjaya Diraja bagi meneliti siapakah yang bersalah. Royal Commission of Inquiry ni tak boleh menentukan bersalah atau tak bersalah, tetapi nak menentukan proses itu melalui proses yang betul atau tidak supaya nanti boleh diambil tindakan selanjutnya. Itu maksud saya. RCI ni tak boleh menentukan orang itu bersalah atau tidak. Cuma dia boleh meneliti dan dia ada hak untuk nak membongkarkan dokumen-dokumen yang sebenarnya yang sebelum ini yang tak boleh dibongkarkan oleh badan-badan yang lain. Jadi, dan RCI itu telah pun diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Kalau saya tengok, telah diserahkan kepada Pertuan Agong. Namun begitu, seorang peguam telah merayu supaya RCI itu Peguam rayu Agong dedah laporan RCI Batu Putih kepada umum. Peguam Muhammad Hanif Katiri merayu Yang Pertuan Agong supaya mendedahkan kepada umum laporan terbaru Suruhanjaya Diraja berhubung isu kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan juga Tubir Selatan. Rayuan tersebut susulan pengurusi RCI Batu Putih Muhammad Rauf Sharif bekas hakim menyerahkan laporan terbaru Suruhanjaya itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini supaya rakyat dapat melihat bahawa penubuhan RCI sebenarnya adalah tulen dan ikhlas. Peguam itu merayu agar laporan itu didedahkan secara terbuka supaya Malaysia dapat mengetahui kebenaran di sebalik tindakan pentadbiran Dr. Mahathir pada tahun 2018 untuk menarik balik rayuan Mahkamah di ICJ atau Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice berhubung pemberian Singapura kedaulatan ke atas Batu Putih. Hanif berkata ini akan membolehkan orang ramai untuk memastikan sama ada syur RCI benar-benar mengikut titah agung berhubung terma rujukan Suruhanjaya itu. Justru saya dengan penuh takzim memohon kebahaduli supaya dapat membuat titah agar sesalin diserahkan kepada semua pihak. Okey. Nah, saya dah tengok video interview selepas RCI tersebut. Tun Mahathir ada buat satu interview dengan wartawan. Dan dia mempertahankan mempertahankan jawapan tentang menarik balik rayuan. So, Malaysia pada waktu itu memang membuat rayuan tentang RCI, tetapi ditarik balik. Ditarik balik permohonan tentang RCI tersebut oleh Mahathir. Dan video dalam 30-40 minit punya interview tu, saya dengar, saya teliti, dia pada masa itu, semasa penarikan balik, dia kata dia beri garden leave ataupun cuti kepada peguam negara untuk dia ganti peguam negara baru, menyebabkan dikatakan bahawa dia tidak dikonsult pun. Dia tidak konsult peguam negara tentang penarikan tersebut. Dia tak konsult. Tapi Tun Mahathir kata tak dikonsult. Bukan dikonsult. Dia tahu. Dia kata bahawa dia telah dibriefkan berkenaan dengan RCI. Dia kata kita tak ada peluang kerana, mungkin saya tersilap, tapi sebelum ni dia pernah kata sebenarnya kerajaan Johor telah pun menyerahkan, Sultan sebelum ini telah pun menyerahkan Batu Putih itu kepada British melalui satu perjanjian. Ini Tun Mahathir kata dia punya alasan lah. Dan ini alasan ni yang digunakan oleh Singapura. Sebab kenapa British bila diserah kepada British serah kepada Singapura, bermakna Singapura memiliki hak yang mana telah diserahkan oleh British tersebut. Itu persoalan. Itu perkaranya, faham? Okey. So daripada perkara tersebut, itu contention, itu sebab Mahathir kata saya dah tengok, saya dah baca laporan, saya dah di-brief, dan briefing itu simple, dia kata. Tak perlu jagan-jagan, tak perlu lawyer kat depan saya. Saya dengar pun saya faham. Jadi saya buat keputusan. Cuma RCI mempersoalkan benarkah keputusan tersebut. Jadi untuk itu kita tengok dan kita lihat keputusannya bagaimana nanti.
Kan? Tapi untuk nak didedahkan kepada umum, terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab macam saya kata, RCI ini adalah Royal Commission of Inquiry, Suruhanjaya Diraja. Apa orang kata, dan dia bukannya, dan apa saja keputusan RCI ni tuan-tuan, dia bukan legally binding. Dia hanya satu, apa orang kata, inquiry saja, dan apa-apa yang didapati dalam itu, maka boleh bukanlah boleh ambil tindakan, tapi boleh diproceed kepada perkara-perkara yang lain kalau sekiranya menyalahi ataupun menyalahi undang-undang dan sebagainya lah. Ataupun kalau boleh dirayu lagi, mungkin kerajaan Malaysia boleh merayu sekali lagi. Wallahualam. Itu kita kena tengok lagi nanti. Okay, habis.